Nampak? Itu asisten cikgu. Asisten cikgu. Nama dia apa? Nama dia, okey, nama dia ialah Luna Maya. Dia memang kerja dia sebut dia macam tu je. Dia sebut apa? Recording in progress. Itu memang asisten cikgu. Cikgu hire dia. Kan? Satu hari cikgu bayar kan 50 sen. Satu hari cikgu bayar 50 sen untuk suruh dia cakap macam tu je. Okey, baik. Okey. So, kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini, iaitu kita recap dulu apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, iaitu tentang unit 1, mengenali sejarah. So, kita recap balik. Semua senang soalan dia. Ya, bagus Hasan, bagus. Okey. Baik, iaitu kita nak recap balik unit 1, mengenali sejarah, dan apa yang telah kita pelajari baru-baru ini. Okey, iaitu kita telah belajar tentang pengertian sejarah daripada 5 orang ini. Iaitu yang pertama Herodotus, iaitu dia kata sejarah ialah tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Yang kedua iaitu Ibnu Khaldun, iaitu dia kata sejarah membicarakan tentang peradaban manusia dan perubahan-perubahan yang berlaku. Kemudian, sejarawan yang ketiga E.H. Carr, dia kata sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Kemudian, profesor yang keempat iaitu Profesor Dr. Khoo Kay Kim. Dia kata sejarah ialah peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Dan yang kelima ialah daripada Muhammad Yusuf Ibrahim. So dia kata sejarah adalah catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi, bila kita lihat di sini, kita telah masuk sumber sejarah. Sumber sejarah ada dua, sumber primer dan juga sumber sekunder. Iaitu sumber primer ni ialah sumber pertama yang dalam bentuk asal dan belum diolah. Manakala sumber sekunder pula ialah sumber iaitu penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. So ada dua je, sumber primer dan juga sumber sekunder. Kemudian kita dah belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah, iaitu macam mana mereka dapatkan maklumat sejarah melalui yang pertama kaedah arkeologi, iaitu proses gali cari. Ya. Dan kemudian kita juga telah belajar tentang kaedah kedua, iaitu kaedah lisan, iaitu kaedah temu bual. Temu bual individu. Dan kaedah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. So kita dah lihat tiga-tiga dah ni. Baik. Kemudian kita juga dah lihat tentang ruang dan masa, di mana kita dah belajar bahawa iaitu satu dekad itu 10 tahun. Satu dekad 10 tahun, satu abad 100 tahun. Waalaikumsalam. Dan juga satu alaf itu 1000 tahun. Kita dah belajar dah yang ini. So hari ini kita nak lihat tentang sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. So kita nak habiskan bab ni, iaitu kita nak lihat kat sini, iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. So kita lihat di sini setiap peristiwa sejarah yang berlaku mesti ada sebab dan mesti ada akibatnya. Mesti ada sebab dan mesti ada akibatnya. Sebagai contoh sebagai contoh macam Auni. Kenapa Auni pakai baju warna purple? Warna purple pula, warna pink. Auni pakai warna pink sebab apa? Sebab baju dia memang suka baju pink. Jadi ini menyebabkan dia kelihatan cantik. Itu sebab dan akibat. Macam Nur Sabrina. Kenapa dia meletakkan jari di dagu dia? Kenapa dia meletakkan jari di dagu dia? Apa sebabnya? Kerana dia nak mendengar dengan lebih tumpuan. Jadi bila dia letak macam ni, sebabnya macam ni. Akibatnya dia akan dapat faham. Macam itulah.
Okey, jadi sebab dan akibat. Jadi, kajian tentang sebab dan akibat ini memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Okey. Jadi, contohnya hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik, dalam bidang pelajaran lah. So, Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Macam kamu semua kan, berapa ramai kat sini yang pernah naik atas pentas ambil hadiah? Okey. Saya. Ya, cikgu pun pernah. Ya, okey. Okey. Tapi sekarang cikgu pun banyak juga naik pentas. Cikgu banyak kali naik pentas. Sebab apa? Cikgu main gitar, cikgu main drum, kan. Jadi kita semua banyak kali naik pentas. Yes. Orang yang selalu naik pentas ni orang yang hebat-hebat. Tapi harus ingat, kalau masuk naik ke pentas, jangan buat muka ketat aja, mesti senyum. Bila naik mesti senyum. Terima kasih. Dapat hadiah. So, macam tu. Okey. Jangan muka ketat. Kan nak ambil hadiah muka. No, 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 no. Jangan macam tu. Mesti muka mesti ada senyum. Okey. Jadi, Amani cuba senyum Amani. Cuba senyum. Nampak tu. Ada lesung batu kat pipi. Bukan lesung batu, lesung pipit. Lesung batu kat rumah belakang dapur tu. Okey. Baik. So, itu adalah cara-cara kita naik atas pentas. Okey. Hari Anugerah Kecemerlangan. Baik, bila kamu naik atas pentas, dapat hadiah, seronok tak? Seronok kan? Lepas tu bila No. dah dapat hadiah kan, kamu rasa macam apa? Oh, tahun depan aku nak naik lagi lah atas pentas. Kan? Sebab apa? Bila naik, semua orang tepuk tangan. Semua orang tepuk tangan. Okey. Okey, diminta untuk Auni naik ke atas pentas untuk mengambil hadiah. Auni pun naik. Dengan senyum. So dapat hadiah. Lepas tu semua orang tepuk tangan. Best tak Auni? Kan? Mesti best. Tepuk tangan macam tu kan. Saya 2 kali macam tu. Memang best. So Amani pun dah tak kisah dah. Kadang-kadang nervous. Nervous tu binatang apa Binatang kecil-kecil tu bukan. Nervous tu rasanya gemuruh okey. Okey. Baik. So lepas rasa seronok, kita pun menunjuk dekat kawan. Tak. Dia seronok macam ni kan. Wish, best lah dapat hadiah ni. Macam tu je. Okey. Jadi itulah. Kalau macam tu, kamu kena usaha lagi tau. Untuk naik atas pentas lagi. Mana tahu, lepas ni kalau kamu naik pentas, cikgu pula yang bagi. Cikgu bagi hadiah kat kamu. Kamu kata, ni Cikgu Rafi ni. Cikgu bagi. Nah, hadiah dia. Kamu pun ambil buka. Apa salah tak ada hadiah? Buka. Lah, rupa-rupanya ada sebatang French fries dalam tu. Okey. Sebatang French fries di dalam tu. Aduh, ya. Okey. Baik. So, okey, kita akan ingat itulah dia sebab dan akibat. Baik. Jadi kalau kita lihat Hari Anugerah Kecemerlangan ni sebab dia apa? Sebab untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Jadi akibatnya murid akan belajar dengan lebih tekun, maknanya dengan lebih rajin. Cikgu mengajar sekolah apa? Okey, bagus. Okey. Baik, ada soalan. Cikgu mengajar sekolah apa? Dulu. Dulu cikgu mengajar di sekolah International School di Wangsa Maju. Nama sekolah tu ialah Sekolah Seri Utama dan cikgu mengajar subjek sejarah untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi dulu lagi cikgu dulu pernah mengajar di Subang Jaya juga. Jadi daripada tahun 2001. Sekarang ni cikgu dah 21 tahun dah mengajar. 21 years
21 years. Okay, I've been teaching and I'm a teacher. Sekarang cikgu tak mengajar di sekolah, cikgu mengajar di online sahaja. Okay, so mengajar di online sahaja. Jadi 21 tahun tau. Jadi kalau kamu tanya berapa umur cikgu baru 22. Oh, okey, baik. Nampak tak? Cikgu lahir kan tahun 1 kan. Umur 2 tahun dah terus mengajar. Dahsyat. Okey, baik. Okey. So kita teruskan. Okey, dengan pembelajaran kita. Okey, ini ialah Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, ni soalan dia. Apakah kesan jika murid tidak rajin mengulang kaji pelajaran? Apa kesan dia? Okey, Amani kata tak dapat hadiah. Okey, Amani kata tak dapat hadiah. Cikgu lahir 99 ke 98? Taklah. Cikgu sebaya mak kamu lah. Dia dah tua dah cikgu ni. Tak saya tanya mak kamu. Kan? Kalau adalah mak kat situ, kita tanyalah. Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Okey. Kita lihat apakah kesan jika murid tidak rajin mengulang kaji pelajaran. Kalau murid tak rajin mengulang kaji pelajaran, maka dia takkan faham pelajaran. Bila dia tak boleh faham pelajaran, macam mana dia nak jawab peperiksaan? Betul tak Hasan? Ya. Dan bila dah tak boleh menjawab peperiksaan, macam mana nak naik pentas untuk dapat hadiah? Kan? Okey. Baik, Amani kata 38. Okey, tak apalah macam ni lah. Kan? Cikgu nak tanya kau orang semua lah. Kalau tengok umur cikgu kan, agak-agak berapa umur cikgu? 140. 40, 100. Kau main suka hati je letak 100. Okey, 41. 58. Dahsyat, 58. Kalau 58, cikgu ajar lain tau. Dia ajar macam ni. Dia macam tu. Okey, 39 Amani. 211. Kau ingat cikgu ni fosil? Ataupun artifak? Beratus-ratus tahun. Typo. 21, 211 kau. Kau ingat cikgu ni bahan kajian ahli arkeologi ke? Dijumpai di tepi jalan. Oh, ini belum diolah dan masih dalam bentuk asal. Apa dah? Ini sumber pertama ke apa? Cikgu bukan fosil. Cikgu bukan fosil, bukan sumber pertama. Oh, suka hati aja. 211 tahun. Okey. Baik. Bukan. Okey. Kavia. Almost. Okey. Baik. 49. Taklah. Cikgu baru umur 46. Saya jawab. Itulah. 46. Ya, betul. 46. Ya. Dan okey. Cikgu pun dah ada cucu. Dah ada cucu dah pun. Okay. So I'm grandfather lah. I'm grandfather. Ayah saya 43. Ayah kamu? Oh, ayah kamu 43 granddad. Yeah, betul ni. Okay, baik. Kita lihat. Peristiwa yang mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat tau. Iaitu tanah air kita pernah dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Negara kita... Ya, kan? Sebab kemerdekaan tanah Melayu ini, sebab British menjajah tanah Melayu, maka akibatnya rakyat berjuang untuk bebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Jadi bukan ke British penjajah, kenapa dia nak minta merdeka dekat penjajah? Yelah, sebab kita minta dia balik. Kita minta dia apa? British, kami ni dijajah oleh kamu, wahai British. So boleh tak balik? Kami nak merdeka. Jadi kenalah minta dengan British untuk balik. Boleh faham? Boleh faham tak? Sebab dulu tanah Melayu ni, Malaysia ni pernah dijajah oleh British.
Kamu tahu berapa lama? Dekat 120 tahun. Menjajah negara kita. Jadi, bila kita nak merdeka, kita kenalah minta kepada British supaya kamu berikanlah kami kebebasan. Kamu balik. Biarlah kami uruskan negara kami. Jadi bila British kata okeylah. Well, alright. Okay, if you want to manage your country, okay, I'll go back now. Okay, I will go back now. So you stay and you manage your own country, alright? Contohlah macam tu dia cakap. Jadi bila dia balik, kita pun merdeka. So macam itulah cara dia. Boleh faham? Itulah cara dia. Jadi kita lihat sebab dan akibatnya. Sebab British menjajah tanah Melayu, maka akibatnya rakyat berjuang untuk bebaskan tanah Melayu. Sayang, kalau dapat matrix. Matrix mana? Polis. Hah? Polis. Buat pasport lah kita lihat. Tak. Dapat matrix. Lepas tu dapat masa universiti. Polis sponsor. Beasiswa dapat penuh. Tapi masa tu dia dapat foundation in science. So untuk lalu untuk vet lah. Yang matrix memang course accounting. Okay, so tunggu dulu orang balik. Tunggu dia balik, kita bincang. Alphanin. Tak, jangan balik. Kita bincangkan dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Kita minum dulu. Panas. Okay, baik. So kita sambung. Alright. Kita lihat di sini, okay, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Jadi dengan itu kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Maka dengan sebab dan akibat itu, maka kita telah pun tamat unit yang pertama. So, apa yang kita telah pelajari dalam unit pertama ini, cikgu? Unit 1 kita belajar tentang pengertian sejarah. Yang kedua tentang sumber sejarah. Dan yang ketiga kita lihat tentang kaedah sejarah. Kaedah. Cikgu tiru soalan ya. Kaedah penyelidikan sejarah. Okey, dan juga ruang dan masa. Okey. Ruang dan masa Solihin. Yes. Dan juga sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Maka dengan itu kita telah pun menamatkan unit yang pertama. Okey. Oleh sebab itu, cikgu nak tanya kamu semua, ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya yang kamu tak faham lagi tentang unit 1? Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Cikgu. Ya. Oh, saya nak tanya Kak Cat boleh? Boleh. Nak cakap pun boleh. Tak ada masalah. Nak cakap pun boleh, nak tulis kat chat pun boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Kalau tentang unit 1 tak ada masalah, tak ada soalan, ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya tentang apa juga sejarah? Tentang apa-apa juga sejarah. Okey. Iaitu soalan dia. Macam mana benda dahulu jadi beku? Okey. Baik. Ini nak bagi tahu. Sebenarnya pada suatu ketika dahulu, bumi kita pernah mengalami zaman air batu. Okey, Ice Age. Di mana Ice Age itu telah menyebabkan semua fosil, fosil tinggalan-tinggalan haiwan dan binatang telah menjadi beku dalam ais. Tu zaman air batu. Maknanya apa? Ice Age tu betul tau. Korang ada tengok Ice Age tu kan? So Ice Age tu betul. Memang ianya pernah berlaku. Tapi tak adalah binatang-binatang tu cakap bahasa Inggeris. Tak adalah. Kan? Tapi Ice Age itu memang pernah berlaku. Okay. Baik. Ada soalan lain nak tanya? Mungkin Solihin nak tanya, Amani nak tanya. Apa-apa soalan? Apa-apa soalan? Macam kamu semua kan,
dah tahu kita ni bulan depan kita akan kita akan merayakan hari kemerdekaan pada 31 Ogos 2022. Jadi kita akan menyambut kemerdekaan, hari kemerdekaan negara. Tapi sebelum itu, kamu tahu tak berapa lama negara kita pernah dijajah? 5. 5 tahun je. Kenapa kawan saya cakap Jepun dan komunis sama je? Tak sama. Tidak sama. Tidak sama. Negara kita dulu mula-mula pernah dijajah oleh Portugis di Melaka. Portugis. Lepas Portugis kalah kan? Lepas tu negara kita dijajah pula oleh Belanda. Belanda. Selepas Belanda, negara kita dijajah pula oleh British. Lepas British, negara kita dijajah pula oleh Jepun. Lepas dijajah oleh Jepun, negara kita dijajah pula oleh komunis. Tapi komunis tu 2 minggu je lah. Cuti sekolah 2 minggu. Komunis. Dan kemudian negara kita dijajah semula oleh British. Dan kemudian barulah kita merdeka. Maknanya, kita telah dijajah berapa lama cikgu? 442 tahun. 442 years. Bayangkanlah. Portugis, Belanda, British, Jepun, komunis dan British. Betul. Dah dijajah. Sebab itu kalau kita tengok muka kita, ada sikit-sikit macam muka-muka penjajah. Perasan tak? Macam muka cikgu. Kau nampak tak macam muka cikgu? Ada muka British tak? Tak, tapi nampak macam Cina lah sikit. Kan? Macam Cina sikit kan? Sikit lah. Sebab cikgu memang boleh cakap Cina. Kan? Tapi cikgu Cina tak cakap Cina, dia cakap Mandarin. Iya, cikgu cakap Mandarin lah. Korang dengar macam mana? Amani tak percaya cikgu cakap Cina Dengar cikgu cakap Cina. Nampak? So, nampak cikgu dah cakap Cina dah. Cikgu dah cakap Cina dah. Okay. So, kan? Hebat tu. Baik. So, macam kita tengok macam Audi. Audi macam ada muka British sikit. Kan? Macam Audi muka British. Macam Sabrina muka macam Belanda. Macam Amani muka macam Jepun. Kan? Amani, Jepun sikit muka. Hai. Hai. Gitu. Saya cakap Jepun. Cakap Jepun. Cuba cakap Jepun, Amani. Jepun. So, Amani pun pandai cakap Jepun. Dia cakap Jepun je. So itu adalah kata Amani. Jadi itulah dia. Hebat negara kita dah banyak dijajah, semua orang boleh cakap macam-macam. Baik. So kita lihat inilah dia kehebatan orang-orang negara kita yang boleh cakap macam-macam sebab dijajah dengan orang yang macam-macam. Jadi so kalau tak ada soalan, kita akan teruskan dengan sedikit latihan di belakang buku teks tu. Kau tengok tak belakang buku teks tu ada latihan sikit kan? Jom kita buat sama-sama. Jom kita buat sama-sama. Yang mana cikgu? Yang ini fikir dan jawab ni. Kita tengok fikir dan jawab ni. Cikgu, saya dah pernah buat dah dekat buku tulis sejarah. Betul. Dah jawab semua. Betul, bagus. Ya Allah, ya Tuhanku, anak siapa lah ni? Cikgu, sejarah saya pun dah buat ni. Ya, betul. Cikgu tahu korang semua dah buat dah. Cikgu, sekolah saya pun dah buat ni. Kan? Betul. Cikgu, sekolah cikgu pun pernah buat juga. Kan? Baik. Jadi, tak apa. Kita buat sama-sama. Cikgu buat sebab cikgu yang suruh. Baik. Jom kita buat sama-sama. Baik. Sejarah. Kita tengok soalan yang pertama. Sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Siapakah sejarawan yang menyatakan pengertian di atas? Peristiwa
yang pernah atau sudah berlaku. Siapa agak-agaknya? Ada. Ya. Sabrina. Okey. Adakah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kek Kin, Herodotus atau EHK? Ya, Kavya? Herodotus. Tan Sri Dr. Koo Kek Kin. Ya, betul. Sebenarnya, kalau peristiwa yang pernah atau sudah berlaku, ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kek Kin. Ini cara kita nak ingat. Kalau peristiwa yang pernah atau sudah berlaku, okey, Dr. Koo Kek Kin. Okey, tapi kalau Herodotus, dia punya keywords dia adalah apa? Herodotus ialah tindakan manusia. Okey, dan sebab-sebab. So itu Herodotus. Macam tu kamu kena kenal pasti. Oh, begitu. Kalau tindakan manusia dan sebab-sebab, itu adalah Herodotus yang ini. Kalau EHK, dia mesti apa? Iaitu berkaitan dengan interaksi berterusan. Proses interaksi. Okey, proses interaksi. Jadi itu adalah EHK. Itu cara nak bezakan dia. Okey, cikgu tahu kamu memang ada masalah untuk bezakan, okey, antara Herodotus, EHK, Koo Kek Kin, kemudian juga Ibn Khaldun dan juga Yusuf Ibrahim. So cara nak asingkan dia ialah kita ambil dia punya kata kunci ataupun keywords. Baik, so terima kasih banyak. Untuk soalan nombor 1, jawapannya adalah Koo Kek Kin. Yang kedua, sumber sekunder dikenali juga sebagai Sumber pertama. Kedua, sorry. Sumber sekunder juga dikenali sebagai sumber kedua. Sekunder ni, perkataan sekunder diambil daripada perkataan second. Secondary. Sebab itu dipanggil sekunder. Okey, itu maksud dia. So kamu kena tahu macam tu. Baik, soalan yang ketiga. Kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Ya, betul. Kaedah lisan iaitu kaedah oral melalui temu bual. Yes. Baik. Soalan yang keempat iaitu abad ialah tempoh selama abad. Adakah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun? Ya. 100. Ya, abad ialah 100 tahun. Kalau 10 tahun apa? Kalau 10 tahun apa? Dekad. Ya, dekad. Dekad kat situ. Kalau 1000 tahun, 1000 tahun takkan mungkin. Itu lagu, sorry. Alaf. Okey. Ya, so itu alaf. Betul. Baik. Seterusnya, nombor 5. Urutan masa, okey, dikenali sebagai apa? Urutan masa dikenali sebagai okey, urutan masa. Tahu urutan masa? Iaitu kita kata sebagai jawapannya ialah kronologi. Ya, maknanya step by step mengikut time frame. Okey, urutan masa. Itu dipanggil kronologi. Dan yang keenam, okey, kajian tentang sebab dan akibat. Okey, membolehkan kita adakah mencari sumber sejarah yang tepat, menulis peristiwa sejarah dengan tepat, atau mendapat iktibar dan meraihkan peristiwa sejarah. Ya, Mendapat betul. iktibar. Ya, mendapat iktibar dan meraihkan peristiwa sejarah. So nombor 6 jawapannya adalah C. Ya, betul. Baik, bagus. Baik. Kita lihat di sini, isikan tempat kosong. Baik.
pengertian sejarah. Apa itu pengertian sejarah? Okey, cikgu boleh tulis kat sini. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar pada masa lalu. benar-benar berlaku pada masa lalu. Bagus. Yang dah hafal, dah ingat, bagus. Okey, peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Dua jenis sumber sejarah. Sumber Sumber prima dan sumber sekunder. Ya, Dengan betul. Sumber sekunder. Ya, sumber prima dan sumber sekunder. Betul. Okey. 3 jenis kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah arkeologi, Okey. kaedah lisan, Kaedah lisan. Ya. kaedah bertulis, Ya, kaedah dan bertulis. kaedah bertulis. Ya, betul. Okey. So bermakna di sini kita dapat okey. Baik. So kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Yang pertama, perenang dari Kanada dari Brown, dari Australia juga kita ada 2 perenang, yaitu Laia Wenton dan Ui, macam berita lah. Tiba-tiba macam-macam bunyi ada. Okey, baik. So, kita teruskan lagi iaitu seterusnya pembahagian konsep masa. Iaitu pertama apa? Dekad, Ya, pertama iaitu dekad, abad, alaf. abad dan juga alaf. Ya, betul. Okey. Baik, so kita dapat ada 3 kat sini. Dekad, abad dan juga alaf. 3 langkah dalam kaedah lisan. Pertama, Membual dan merakamkan perbualan. okey. Pertama iaitu apa? Menemu bual dan merakamkan perbualan. Menemu bual. Okey, baik. Kemudian seterusnya nombor 2. Mengenal pasti orang sumber. Mengenal pasti orang sumber. Okey, dan Menyalin rakaman. Menyalin rakaman. menyalin rakaman. Okey, menyalin rakaman. Baik. So, ini langkah-langkah dalam kaedah lisan yang kamu perolehi. Okey. So, kalau ikutkan sebenarnya, susunan dia ni tak betul ni. Sebenarnya susunan dia mula-mula mengenal pasti orang sumber. Kemudian baru menemu bual. Okey. Dan kemudian barulah menyalin rakaman. So, ikut susunan dia memang macam tu sebenarnya. Baik. Tak apa. Okey, mana-mana pun okey. Dan kita lihat di sini, bila kita belajar sejarah, kita akan melahirkan cinta akan negara. Baik, sebelum itu, apa itu cinta? Okey, apa itu cinta? Semua orang tak boleh Kepada jawab. negara. Ya. Kepada negara. Tak, apa itu cinta tu? What is cinta?